sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nur Hayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 63 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge dari ward adalah sebanyak 5,859 kes, iaitu bersamaan dengan 82.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 22 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 78 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,137 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,163 kes. Ingin dimaklumkan, daripada 78 kes baru yang dilaporkan, 25 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 53 kes penularan tempatan, 40 kes adalah bukan warga negara Malaysia, di mana 25 kes telah dikesan di depo tahanan imigresen di Bukit Jalil. Sehingga kini terdapat 9 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-115 iaitu kes 3,616 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 65 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 3 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 Mei 2020 jam 2.58 petang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini pastinya berbeza daripada tahun-tahun sebelum ni. Namun, ini tidak bermakna sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak dapat diraikan dengan semangat yang sama. Malahan, sambutan di rumah sendiri bersama ahli keluarga yang terdekat mungkin dapat memberikan makna yang baru yang lebih mendalam kepada kita semua. Sebulan berpuasa di bulan Ramadan ketika berlakunya penularan wabak COVID-19 telah mengajar kita semua erti sebenarnya kesabaran dan pengorbanan. Ramadan telah dilalui dengan norma dan kebiasaan baru bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Kini Kementerian Kesihatan Malaysia menyuruh masyarakat untuk menjalani Hari Raya Aidilfitri dan bulan Syawal dengan norma dan kelaziman baru dengan mematuhi prosedur standard operasi iaitu SOP yang telah disarankan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri sememangnya tidak lengkap tanpa menjamah juadah istimewa Hari Raya. Ini sememangnya menjadi amalan masyarakat Malaysia di Hari Raya. Bagi memastikan juadah ini dapat dinikmati dengan selamat, proses penyediaan makanan perlulah diberi perhatian, terutamanya dari segi cara pemasakan yang betul dan selamat. Penyediaan makanan yang selamat turut mencegah keracunan makanan. Sepanjang bulan Syawal tahun 2019, Kementerian Kesihatan telah menerima laporan 53 episod keracunan makanan melibatkan 1,995 kes. Susulan itu, Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai supaya mengamalkan 5 kunci keselamatan makanan bagi memastikan makanan yang disediakan untuk ahli keluarga dan yang tersayang adalah bersih dan selamat. Iaitu yang pertama, amalkan kebersihan diri dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum mengendalikan makanan. Yang kedua, gunakan bahan mentah yang segar dan air yang bersih. Yang ketiga, gunakan peralatan yang berasingan seperti papan pemotong
untuk makanan mentah dan yang telah dimasak. Yang keempat, masakkan makanan dengan sempurna dan pastikan ianya dimakan dalam tempoh tidak melebihi 4 jam. Dan yang kelima, simpan makanan yang pada suhu yang bersesuaian dan tidak melebihi 3 hari di dalam peti sejuk. Amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang haruslah diamalkan pada setiap masa. Sehubung dengan itu, amalan 3M iaitu masak di rumah jika boleh, ini dapat membantu mengawal penggunaan minyak, gula dan garam dalam makanan. Yang kedua, makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan. Yang ketiga, minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Elakkan minuman yang mempunyai kandungan gula yang tinggi seperti kordial dan minuman berkarbonat. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa mempunyai sikap rasa bertanggungjawab semasa menjalankan sebarang aktiviti di luar maupun di dalam rumah, termasuk dalam persiapan sambutan Hari Raya. Amalan-amalan seperti berikut perlu terus dijadikan sebagai satu kelaziman kehidupan seharian, iaitu elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala, ia wear. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti yang pertama, elak bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Dan keempat, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Yang kelima, jadikan perayaan yang bakal tiba sebagai perayaan tertutup antara ahli keluarga di rumah sahaja. Dan yang keenam ialah sentiasa lakukan aktiviti disinfeksi. Patuhilah kepada SOP dan nasihat-nasihat yang disarankan oleh kementerian, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang berupaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi dari pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel diambil dan diuji setakat ini ialah 41,031 sampel dan bilangan kes yang positif adalah 3,359, iaitu bersamaan dengan 8.19%, dan ada pertambahan 12 kes pada hari ini, iaitu melibatkan 5 generasi dan juga ada 33 kementerian kematian dalam kluster perhimpunan di Sri Petaling. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19